أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا ومولانا وقيادنا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah memberikan kepada kita nikmat, telah memberikan kepada kita peluang untuk terus dihidupkan di muka bumi ini dengan nikmat iman dan Islam, yang mana kedua-dua nikmat itu satu anugerah yang besar yang Allah kurniakan kepada mana-mana manusia yang terpilih dari kalangan hamba-hambanya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka-mereka yang mencari dalam kehidupan mereka, agar diberikan kepada mereka hidayah, diberikan kepada mereka petunjuk. Dan ini semua adalah satu ujian kepada manusia, yang mana kewujudan kita di dunia ini adalah hakikatnya adalah satu perjalanan yang akan diuji dan akan ditentukan pengakhiran kita di akhirat kelak. Pada malam ini kita meneruskan siri pengajian yang kita telah mulakan pada minggu lepas, iaitu siri untuk kita menelaah asas-asas bertadabbur dalam asas-asas mentadabbur Al-Quran, yang mana seperti mana kita bincangkan secara umum pada minggu lepas pada siri yang pertama, bagaimana Al-Quran ini sebenarnya adalah kalamullah yang bukan semata-mata kita membaca ataupun kita bertadarus kalimah-kalimahnya, bukan semata-mata kita mempelajarinya sebagai ilmu di kelas-kelas ataupun di kuliah-kuliah pengajian, tapi ia adalah satu kalamullah sebagai hidayah yang menjadi satu kemestian untuk setiap hamba-hamba Allah SWT untuk mentadabbur. Dan mentadabbur dalam arti kata yang kita telah bincangkan pada siri pertama, iaitu memerhatikan dan merefleksi ayat-ayat itu terhadap perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita dan terhadap diri kita sendiri. Jadi insyaAllah pada kali ini siri kedua ni kita akan terdengar juga. Pada siri pertama kita telah lalu satu asas ataupun satu kaedah mentadabbur Al-Quran dengan apa yang saya ungkapkan sebagai tadabbur secara al-irtibat, iaitu kalau kita boleh pergi secara umum, secara latar belakang apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu kita mengaitkan antara ayat-ayat Al-Quran, antara satu ayat dengan satu ayat yang lain, yang mana ia akan memberikan kepada kita satu keselarasan ataupun satu hubung kait yang cukup indah dan cukup besar maknanya yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Kerana kita memahami ayat Quran itu seolah-olah ia seumpama seperti satu rantaian yang bersambung, walaupun ianya berbeza-beza tempat ataupun tidak dalam satu surah yang sama, tetapi apabila kita mentadabbur dengan konsep ataupun dengan kaedah al-irtibat tadi, maka ia akan memberikan kepada kita satu gambaran yang baru di dalam melihat dan memandang Al-Quran itu sendiri. Bila kita menyebut tentang Al-Quran, ramai yang maklum dan kebanyakan kita diajar sejak daripada kecil bahawa kita diajar apabila kita nak membaca Al-Quran, kita nak mengambil Al-Quran, kita mempunyai adab-adab yang perlu dijaga. Dan antara adab-adab yang biasa kita sering ingatkan dan sering kita buat adalah kita mengambil wuduk sebelum kita memegang mushaf Al-Quran. Jadi itu juga yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Adab At-Tahammul Al-Quran, dalam kitabnya yang menulis berkenaan tentang bagaimana adab-adab
seseorang yang ingin berta'amul dengan Al-Quran, antaranya dengan mengambil wuduk. Dan apabila membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca at-ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan sebagainya. Persoalan dia di sini adalah mengapa imam-imam dan juga kita diajarkan cara-cara untuk berta'amul dengan Al-Quran dengan sebegitu rapi. Dan mengapa kita disebut perlu mengambil wuduk, mengapa kita perlu membaca at-ta'awuz, berdoa kepada Allah SWT agar kita tidak diganggu oleh syaitan ketika mana membaca Al-Quran. Persoalannya mengapa? Ia bukan sekadar satu amalan, satu sunnah ataupun satu adab yang kita mengambil untuk kita berta'amul Al-Quran. Ia mempunyai satu makna-makna tersendiri yang merujuk kepada pengkhususan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan, ada adab yang diajarkan kepada kita sebelum mengambil Quran ataupun mushaf, kita perlu mengambil wuduk, ataupun kita perlu membaca ta'awuz dan sebagainya. Ini menunjukkan satu hakikat kepada Al-Quran itu sebagai kalamullah, yang mana apabila kita baca kalam tersebut, ataupun walaupun kalam itu ditulis di dalam mushaf dan sebagainya, hakikatnya kalamullah itu adalah satu hakikat kebenaran, al-haq, yang mana hanya mampu difahami ataupun mampu dicerap oleh manusia dengan interaksi hakikat diri manusia itu sendiri, iaitu hati manusia. Dan kerana apabila kita melihat Al-Quran sebagai hakikat kebenaran, maka ia tidak akan mampu difahami ataupun tidak mampu diambil manfaat-manfaat Al-Quran itu sekiranya kita tidak menghadirkan ataupun bahasa lainnya kita tidak membaca Al-Quran itu dengan hakikat kemanusiaan yang kita ada, iaitu bila Al-Quran sendiri menjelaskan tentang hakikat manusia, Al-Quran merujuk kepada Allah SWT menyebut فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Yang buta itu panca indera kita, mata, mulut, hidung dan sebagainya, dan merujuk kepada panca indera mata. Sebagai seorang manusia, kita ada mata dan kita melihat dan kita memandang alam. Tetapi apabila diceritakan dalam Quran tentang buta, maknanya penglihatan yang buta itu bukan pada mata, tetapi pada al-qulub allati fis sudur, iaitu hati yang berada di dalam dada. Jadi ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hakikat penglihatan, hakikat pendengaran, hakikat bagaimana manusia ini mencerap dan mengambil sesuatu perkara itu sebenarnya adalah hakikatnya pada hati dan jiwa manusia. Jadi apabila kita membaca Al-Quran tanpa menghadirkan hati, tanpa menjadikan satu keadaan yang mana hati kita berada dalam keadaan yang suci, yang jernih, yang tidak terkandung segala dosa-dosa dan maksiat dan sebagainya, maka Al-Quran sebagai kalamullah yang dipenuhi ataupun yang mana ialah satu hakikat kebenaran, ia tidak akan mampu difahami oleh manusia yang tidak berada dalam hakikat diri dia sendiri, ataupun hatinya sebagai hakikat kemanusiaan itu tidak ada ketika mana membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama membincangkan banyak berkaitan tentang al-qulub ini, begitu panjang dan berjela-jela kitab-kitab yang telah ditulis berkaitan tentang hati, kerana hati ini adalah satu maqam hidayah, dia tempat untuk idrak, tempat mencerap sesuatu ilmu dan kebenaran. Seperti mana Imam Al-Ghazali menyebut sebagai hati ini adalah satu ruang latifah rabbaniyah, dia seolah satu ruang yang begitu mahal, yang mana tempat untuk manusia ini mencerap hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apabila kita melihat Al-Quran juga menyebut berkaitan tentang perkaitan hubung kait hati dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat kedua Allah sebut idza dzukirallahu wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, maknanya hati-hati mereka bergetar. Bagaimana hati-hati mereka bergetar apabila disebutkan nama Allah SWT. Jadi ini menunjukkan bagaimana perkaitan hubungan rapat antara kalamullah sebagai hakikat
kepada segala hakikat, yang mana hati itu akan bergetar apabila disinari dengan iman, apabila disinari dengan taqwa, maka hati itu akan bergetar kerana mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu perkara yang kita tekankan di sini, walaupun kita akan cuba membuka kaedah-kaedah tertentu ataupun step-step tertentu dalam kita mentadabbur Al-Quran, tetapi hakikat kepada mentadabbur itu sendiri adalah datang daripada jiwa dan hati yang benar-benar bersih dan bersedia untuk mengambil manfaat dan mencari hidayah daripada kalam Allah Ta'ala. Jadi itu sedikit mukadimah sebelum kita pergi kepada menyambung siri pengajian kita di dalam asas-asas mentadabbur Al-Quran. Dan moga-moga ini menjadi satu pembuka untuk kita semua mendapat satu ufuk-ufuk yang lebih luas dan satu pembukaan kepada hidayah-hidayah yang kita cari selama dalam kehidupan kita. Pada malam ini satu asas ataupun dua kaedah yang kita akan sama-sama lihat bagaimana cara-cara ataupun kaedah untuk kita mentadabbur Al-Quran, yang mana dia berkait rapat juga dengan pada siri yang pertama, iaitu berkaitan dengan al-irtibat, iaitu cara untuk kita mengaitkan antara ayat-ayat Al-Quran. Dan juga pada kaedah kali ini juga dia berkaitan tentang bagaimana cara untuk kita melihat antara satu-satu ayat ataupun satu-satu maudhu' surah ataupun maudhu' dalam ayat dengan maudhu'-maudhu' lain di dalam Al-Quran. Asas yang kedua yang kita boleh lihat cara untuk kita mentadabbur Al-Quran, kalau kita lihat bagaimana apabila kita lihat keadaan situasi umat Islam pada hari ini yang membaca Al-Quran pada setiap kali Ramadan, habiskan 30 juzuk pada satu bulan Ramadan, kemudian dianjurkan majlis khatam Quran, kemudian dianjurkan lagi musabaqah Al-Quran di peringkat kebangsaan, di peringkat dunia dan sebagainya. Ia adalah satu gambaran bagaimana besarnya kempen untuk membaca Al-Quran. Dan ini adalah satu galakan yang baik dan harus diteruskan, kerana pembacaan Al-Quran itu sendiri mempunyai satu keberkatan dan memberi satu daya yang besar untuk umat Islam sentiasa berpegang dengan agama Islam. Cuma apabila kita melihat tentang situasi dan keadaan umat Islam pada hari ini, yang kita lihat cukup terkebelakang dalam banyak segi. Dan maknanya umat Islam berada dalam keadaan yang tertindas, umat Islam berada dalam keadaan yang tidak mendapat satu kekuatan, yang tidak mendapat tidak dapat mendepani dalam apa-apa saja cabaran ataupun ancaman yang datang kepada mereka. Jadi bagaimana kita melihat suasana umat Islam berada dalam keadaan yang, kalau kita lihat secara zahirnya, banyak membaca dan begitu disarankan dan digalakkan untuk menghabiskan bacaan Al-Quran. Tetapi dalam satu keadaan yang lain, umat Islam berada dalam keadaan yang ketinggalan. Dan ini seperti mana kita telah bincang pada siri pertama, ia bukan satu kesalahan ataupun kekurangan pada Al-Quran itu sendiri, tetapi ialah pada bagaimana umat Islam itu mengambil dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami dan diambil maksud-maksud dan hidayah yang terkandung di dalamnya. Sebab itu seperti mana Syed Syed Qutb menyebut, permasalahan umat Islam pada hari ini bukanlah mereka tidak mampu untuk membaca. Memang membaca, maknanya orang ajam, orang bukan Arab seperti kita pun dapat membaca dengan baik, menghafal dengan baik. Dan bukan masalahnya adalah untuk memahami lafaz-lafaz ataupun kalimah dalam Al-Quran, termasuk orang Arab. Walaupun Arab, mereka berbahasa Arab dengan bahasa Al-Quran, tetapi mereka pun bukan masalah sebenar bagaimana umat Islam pada hari ini tidak dapat menjadi satu level umat Islam yang dimahukan dalam Al-Quran, bukan kerana mereka tidak memahami kalimah-kalimah dan lafaz bahasa yang ada dalam Al-Quran, tetapi isunya adalah disebut sebagai isti'dadun nafs birrasid minal masyair wal mudriqat wat tajarrub. Maknanya satu kesediaan jiwa. Isunya adalah pada kesediaan jiwa yang mengandungi segala bentuk aset-aset dari sudut perasaannya, dari sudut idraknya, dari sudut pengalaman yang dilalui dalam kehidupan, yang sebenarnya itu yang memberikan seolah-olah satu seperti asas konkret yang memberikan kepada binaan seseorang Muslim itu mendapat
apa yang terkandung dalam bacaan-bacaan Al-Quran. And itu yang hilang dalam umat Islam, iaitu satu kesediaan isti'dad an-nafs bir-rasid, and satu kesediaan jiwa yang dipenuhi dengan perasaan-perasaan yang cukup membuak-buak and untuk mencari hidayah Allah SWT melalui Al-Quran. And itu adalah isu asas ataupun isu sebenar di dalam keadaan umat Islam pada hari ini. Sebab itu satu kaedah yang penting ataupun asas yang penting untuk kita kembali cek balik cara untuk kita berta'amul ataupun kita bertadabbur Quran adalah, adakah kita mempunyai satu isti'dadun nafs? Adakah kita mempunyai satu kesediaan jiwa yang cukup untuk mengambil Al-Quran apabila kita baca, dan kita mampu mengambil hidayah-hidayah dan makna di dalam kehidupan dan memberi satu perubahan. Jadi pada asas yang kedua ini adalah disebut sebagai waqfah. Saya sebut sebagai al-waqfah, iaitu kita berhenti sejenak. Dan kenapa? Seperti mana yang kita telah saya telah tersebut tadi, bahawa isu sebenar dalam kita melihat Al-Quran ini adalah bukan pada sekadar kefahaman lafaz, tetapi pada isti'dadun nafs. Maknanya kita perlu membuat satu tahdir. Kita perlu membawa satu tahdir ini disebut sebagai penghadiran, dan menghadirkan jiwa dan hati kita, nurani kita, perasaan kita, segala kesibukan kita akan ketepikan. Segala perkara yang mungkin kerisauan, mungkin perkara yang menjadikan kita sibuk dengan keduniaan, kita ketepikan segala-galanya. Kita mentahdirkan, kita menghadirkan jiwa dan hati kita kepada Al-Quran. Jadi kalau kita lihat bagaimana satu riwayat yang disebut yang diceritakan di dalam Sahih Muslim, seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman, dan apabila dia berjumpa dengan Rasulullah, dia bersama dengan Rasulullah SAW, dia menceritakan ketika mana dia solat dengan Nabi SAW, "Sallaitu ma'an Nabi SAW dzata lailah." Dan Huzaifah dia solat dengan Nabi SAW pada satu malam. "Faftah al-Baqarah faqara'aha." Dan Nabi pun membaca surah Al-Baqarah. "Thumma an-Nisa faqara'aha." Dan sampailah surah An-Nisa dan baginda terus membaca. "Thumma Ali Imran and faqara'aha." Dan membaca surah Ali Imran. "Yaqra' mustarsilan." And baginda membaca ayat-ayat tersebut yang panjang dalam solat tersebut. Mustarsilan ni maknanya relax macam lepak. Maknanya seolah-olah baginda membaca ayat-ayat tersebut dalam keadaan yang penuh ketenangan, penuh penghadiran jiwa, penuh dengan rasa tenang, dan seolah-olah bersepadu ataupun menjadi satu menyatu dengan ayat-ayat yang dibaca dalam solat baginda. Dan kaedah yang disebut ataupun ayat yang disebut oleh Huzaifah dalam riwayat ini menjadi satu kaedah bagi kita bagaimana Rasulullah mentadabbur Al-Quran, iaitu baginda menyebut, Huzaifah menyebut, "Idza marru bi ayah tasbih sabbah." Apabila baginda SAW melalui ayat-ayat tasbih, dan dalam Al-Quran ni ada beberapa ayat-ayat yang memuji Allah SWT, yang bertasbih kepada Allah SWT, maka baginda akan bertasbih. Dan baginda akan mengucapkan tasbih tersebut seperti mana yang dilalui dalam ayat tersebut. "Wa idza marru bi ayatus su'al sa'ala." Apabila baginda melalui ayat-ayat yang berkaitan tentang untuk permintaan, maka baginda akan meminta. Sa'ala, baginda akan berdoa. Seolah-olah seperti kalau ada ayat yang berkaitan tentang menjadikan di kalangan menjadikan kita daripada kalangan orang-orang yang muttaqin, maka baginda akan berdoa dengan doa-doa untuk menjadikan sebagai orang yang bertakwa. Apabila lalu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan doa yang lain, maka baginda akan berdoa. "Wa idza marru bi ayat ta'uz." Dan apabila baginda melalui ayat yang berkaitan dengan meminta perlindungan, maka baginda akan isti'azah, dia akan meminta perlindungan. Jadi ini menunjukkan bagaimana satu persatu Nabi SAW dia melalui ayat, dan baginda akan waqfah. Baginda akan berhenti, dan baginda akan mentadabbur ayat itu, menghadirkan jiwa, dan melakukan seperti mana terkandung dalam ayat tersebut. Dan ini satu kaedah yang cukup halus bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan satu sunnah
Dalam membaca ayat Al-Quran, ia bukan dengan sekadar membaca lafaz dan kalimah, tetapi ia membaca dengan seolah-olah satu interaksi. And apabila Al-Quran itu menyebut sesuatu perkara, maka kita akan interact, and kita punya kejiwaan dan perasaan kita terhadap apa yang kita baca daripada kalamullah tersebut. Dan juga dalam satu riwayat lain bagaimana Rasulullah SAW menyebut berkenaan tentang apabila kita melalui ayat-ayat berkaitan tentang syurga, maka kita akan doa dengan untuk agar Allah Taala memberikan kepada kita syurga-syurga dan nikmat-nikmatnya. Bila kita melalui ayat-ayat tentang neraka dan azab-azabnya, maka Allah Taala, kita memohon kepada Allah Taala agar diberikan kepada kita perlindungan daripada dimasuki neraka beserta dengan azab-azabnya. Dan satu lagi riwayat yang kita lihat bagaimana waqfah di dalam tadabbur ini adalah satu sunnah yang Rasulullah SAW telah sebut. Di dalam satu riwayat yang lain, dikisahkan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Amru bin As, dan salah seorang daripada 4 orang Abdullah, para sahabat yang cukup masyhur, iaitu Abdullah bin Amru, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Jadi mereka ini adalah mereka semua ni adalah sebenarnya orang yang begitu masyhur di dalam ulumul Quran. Terutama Abdullah bin Abbas, yang mana Rasulullah telah mendoakan kepadanya kemahiran untuk mentakwil Al-Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang menjadi rujukan utama ketika mana dikumpulkan Al-Quran pada zaman Uthman. Dan Abdullah bin Amru ini adalah seorang sahabat yang juga terkenal dengan Al-Quran, dan beliau pada satu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, dan beliau menyebut pada Nabi. Baginda Abdullah bin Amru bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan tentang berapa banyakkah yang patut aku baca di dalam Al-Quran, berapa banyakkah patut aku baca Al-Quran. Maknanya dia nak tanya adakah patut dia baca sebulan sekali, ataupun mungkin seminggu sekali ke, ataupun sehari sekali ke, ataupun perlu ke khatam sampai sebulan dan sebagainya. Dia tanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab apa kepada Abdullah bin Amru? Beliau menjawab, baginda menjawab kepada Abdullah bin Amru, Iqra'ul Quran fi syahr. Habiskan bacaan Al-Quran dalam masa sebulan. Maknanya habiskan sehari satu juzuk, seperti mana menjadi satu kebiasaan di dalam bulan Ramadan. Tetapi ini menunjukkan setiap bulan habiskan khatam Quran. Setiap bulan habis satu khatam Quran. Jadi itu jawapan baginda kepada Abdullah bin Amru. Tapi Abdullah bin Amru dia seperti tidak berapa tenang, dan dia tanya lagi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, qultu inni ajidu quwwah, sesungguhnya aku mempunyai kekuatan, aku boleh buat lebih daripada itu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, faqra'u fi 20 lailah, bacalah ataupun habiskanlah, khatamkanlah Al-Quran dalam masa 20 malam, maknanya 20 hari. Kalau tadi dia sebulan, tapi sebabkan Abdullah bin Amru ni dia kata dia boleh buat lebih daripada tu, jadi Rasulullah pun jawab, okay, tak apa, kalau macam tu kau habiskan dalam masa 20 malam. Kemudian Abdullah bin Amru pun cakap, qultu inni ajidu quwwah, sebenarnya aku boleh buat lebih daripada tu, aku kuat, dia kata. Rasulullah SAW menjawab, faqra'u fi sab', habiskanlah dalam masa 7 hari, dalam masa seminggu. Dan la tazidu ala dhalik, dan jangan kamu menambah lebih daripada seminggu. Maknanya ni dia punya maksimum. Kau tak boleh, kalau nak lebih daripada itu tidak dibenarkan. La tazidu ala dhalik, jangan kau tambah-tambah, ataupun kau jangan buat habiskan khatam Quran lebih daripada 7 hari. Jadi ini menunjukkan satu signal ataupun satu gambaran yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amru, yang mana kita kena tahu dulu Abdullah bin Amru ni adalah seorang sahabat yang begitu sangat kuat beribadat. Sehingga kan dalam satu riwayat lain yang diceritakan bahawa Abdullah bin Amru ni dia betapa kuatnya melakukan ibadat puasa, ibadat membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga dia punya isteri dia pun agak terkurang hak-hak dia punya
kekeluargaan kan. Jadi Abdullah bin Amr berjumpa dengan Nabi kerana takut mungkin dia melakukan satu kesalahan sehingga mengurangkan hak-hak keluarganya. Maka lalu keluarlah satu hadis yang masyhur berkenaan tentang bagaimana adakah engkau bagaimana engkau puasa. Kemudian Abdullah bin Amr pun menjawab, aku puasa setiap hari. Dan bagaimana kau membaca Quran, aku membaca Quran setiap hari dan sebagainya. Lalu Rasulullah meminta untuk Abdullah bin Amr ni mengurangkan dan menyebut bahawa puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud dan sebagainya ila akhir hadis. Ini menunjukkan bagaimana Abdullah bin Amr adalah watak yang mana seorang yang kuat sangat beribadat. Tetapi saranan ataupun nasihat yang Rasulullah tunjukkan kepada Abdullah bin Amr, cara untuk membaca Al-Quran bukan dengan membacanya dengan khatam pada waktu yang cukup singkat. Ataupun poinnya bukanlah membaca Al-Quran itu semata-mata, tetapi ia perlukan satu waqfah. Ia perlukan satu masa ataupun satu ruang untuk jiwa dan hati berta'amul dan berinteraksi dengan ayat-ayat yang dibaca Al-Quran. Sebab itu diperlukan masa yang tempoh yang cukup. Tak boleh lebih daripada seminggu. Itu level Abdullah bin Amr. Tapi mungkin daripada kita ni, kita belakang kata sebulan, kita mungkin kata setahun pun, atau mungkin pada waktu Ramadan pun mungkin susah atau sukar untuk menghabiskan khatam Quran. Tetapi apapun kesimpulan daripada hadis itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menekankan tentang aspek tadabbur ataupun aspek memahami dan mengambil satu ruang untuk kita menelaah dan merefleksi antara ayat dengan diri kita sendiri. Sebab itu cukup masyhur perbincangan dalam ulama berkenaan tentang berapa lama kita boleh menghabiskan Al-Quran. Antara kalam yang paling masyhur adalah 7 hari seperti mana dalam hadis ini, walaupun ada khilaf menyebut sebagai 3 hari dan sebagainya. Tapi apapun itu menunjukkan bagaimana kepentingan tadabbur kita dengan cara untuk kita mengambil waqfah dalam ayat-ayat yang kita baca. Dan salah satu riwayat juga Abdullah Ibnu Mas'ud, dia menyebut bagaimana dia tidak menghabiskan 10 ayat Al-Quran yang dia telah baca, melainkan dia telah memahaminya dan beramal dengan ayat-ayat tersebut. Barulah dia berpindah kepada ayat-ayat 10 ayat yang lain. Ini menunjukkan bagaimana kaedah ditunjukkan oleh sunnah Nabi dan juga para sahabat di dalam mentadabbur Al-Quran dengan kita mengambil waqfah. Mungkin saya boleh bagi contoh cara untuk kita mengambil waqfah itu. Kalau kita lihat dalam kita baca dalam satu surah Ali Imran. Surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Itu kaedah yang biasa yang kita baca. Maksudnya kita baca straight sampai habis, tanpa ada satu waqfah. Berbeza dengan kalau kita membaca dengan kaedah tadabbur yang kita boleh tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita berhenti sebentar dan kita melihat Allah sebut wasari'u. Kalau kita lihat terjemahan, maksudnya berlumba-lumbalah. Berlumba-lumbalah, bergeraklah dengan pantas ila maghfirah, kepada maghfirah Allah SWT, kepada keampunan Allah SWT. Jadi ini menunjukkan bagaimana bila mana kita membaca ayat itu, kita berhenti dan kita merasai adakah benar-benar kita telah berada dalam keadaan yang berlari-lari ataupun berlumba-lumba, bergerak secara pantas kepada Allah SWT. Adakah pada hari ini kita telah memohon maghfirah kepada Allah SWT? Adakah kita telah pun melakukan istighfar kepada Allah SWT? Lalu kita pun memohon keampunan kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma inni as'aluka maghfirah. Dan astaghfirullahalazim. Jadi ini menunjukkan kepada kita satu gambaran untuk kita berkejar-kejaran dan bersegera di dalam mengejar keampunan. Lalu kita sambung balik ayat wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Kita gambarkan pula kepada gambaran syurga yang cukup luas.
uiddat lil muttaqin, yang disediakan kepada orang-orang yang muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Kita berhenti mengambil waqfah, kita berhenti sebentar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah aku mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah aku bersama dengan mereka-mereka yang bertakwa. Jadi ini satu doa yang kita lafazkan bila kita melalui ataupun kita membaca ayat Allah SWT yang disebut tentang uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Hanya orang-orang bertakwa mendapat jannah tersebut. Kita membaca terus, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaiz, iaitu mereka yang memberikan nafkah, yang memberikan infak, yang memberikan sumbangan pada keadaan yang sempit ataupun dalam keadaan yang mudah. Kita berhenti sebentar, kita mengambil satu wakfah dan kita melihat sebulan ni berapa banyakkah harta yang telah kita sumbangkan, berapa banyakkah duit yang telah kita belanjakan untuk dakwah ataupun untuk agama Islam, berapa banyak yang kita telah berikan kepada usaha-usaha untuk menegakkan kembali syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melihat bahawa ini ayat yang Allah letak selepas kalimah yang Allah sebut tentang al-muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarqa. Jadi seolah-olah kita merasakan sekarang ni kita perlu berbuat sesuatu, kita perlu mengambil maknanya seperti mana yang Allah sebut tadi, wasari'u ila maghfirah. Jadi kita mengambil terus handphone kita dan kita terus membuka kita punya apps dalam Maybank ataupun dalam CIMB, kita buka terus dan kita mencari akaun bank yang boleh kita memberikan infak, yang kita boleh memberikan sumbangan dan sedekah. Kita terus memberikan pada waktu itu juga, kerana kita nak menjadi seperti mana yang telah kita baca tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kalau tidak, kita tidak akan mampu menjadi seperti mana yang Allah telah letakkan, iaitu uiddat lil muttaqin. Maknanya ciri-ciri orang-orang yang bertakwa tersebut. Jadi ini mengambil satu waqfah, kita mengambil satu waktu untuk bersatu dengan ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Lalu kita baca lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai al-hub, bukan sekadar suka, bahkan mencintai al-muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi ini bukan satu sekadar satu kenyataan biasa, tapi ialah satu pengisytiharan. Allah mencintai daripada langit, bukan semua makhluk-makhluk manusia-manusia ini Allah memberikan peluang dan nikmat, dan bahkan orang yang diberikan nikmat itu pun bukan semua yang Allah cintai dan Allah dekat. Tetapi Allah mengisytiharkan bagi mereka yang melakukan al-ihsan, melakukan kebaikan, itulah yang Allah mencintai, yang Allah cintakan kepada mereka. Jadi pengisytiharan ini kita ambil secara waqfah, kita melihat bagaimana besarnya maksud yang terkandung dalam lafaz hub kepada kita, yang Allah isytiharkan kepada orang-orang yang melakukan muhsinin. Jadi kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita dijadikan di kalangan orang-orang yang muhsinin, yang dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita dapat lihat bagaimana apabila kita mengambil waqfah, kita mengambil satu waktu-waktu itu kita berhenti sejenak. Waqfah ni berhenti sejenak dan kita memerhatikan ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana kita boleh menyatu diri kita dengan ayat-ayat tersebut. Ini akan memberi satu refleksi dan interaksi yang hidup, at-tafa'ul al-hayy, yang benar-benar langsung antara kita dengan ayat Allah SWT. Jadi ini adalah satu kaedah yang memang seperti mana kita telah bacakan beberapa riwayat menunjukkan bagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW begitu menyatu, begitu bersepadu antara jiwa dan hati, al-masyair, perasaan-perasaan mereka dengan lafaz-lafaz kalimah yang dibaca dalam Al-Quran. Jadi itu adalah satu asas yang kedua yang kita sebut sebagai waqfah fi tadabbur. Asas yang ketiga yang mungkin perakhiran untuk malam ini adalah yang disebut sebagai wahdatul mawdu'. Wahdatul mawdu' ini maksudnya adalah kesatuan tema dalam Al-Quran. Baik, ini mungkin satu asas atau satu kaedah yang mungkin sedikit
berat berbanding tadi. Tadi tu lebih kepada bagaimana kita merefleksi jiwa dan keadaan diri kita dengan ayat-ayat yang dibaca. Dan cuma yang ketiga ini disebut sebagai wahdatul mawdu', kesatuan tema di dalam surah, wahdatul mawdu' surah Al-Quraniyah. Dia mungkin sedikit sebanyak menggunakan disiplin tafsir Quran. Dan seperti mana yang saya telah bincangkan pada siri pertama, apakah perbezaan di antara tadabbur dan juga tafsir. Jadi tafsir ini adalah satu cara kita mengambil kefahaman-kefahaman Al-Quran berdasarkan disiplin. Maknanya tidak mudah, kita tidak boleh mentafsir Al-Quran secara dengan pandangan kita. Tetapi at-tadabbur, dia adalah satu cara kita merefleksi ayat-ayat itu agar kita menjadi seorang Muslim yang dimahukan oleh Al-Quran. Ini agak umum dan tidak ada disiplin tertentu seperti mana dalam tafsir. Namun ada pun pada kaedah yang ketiga ini ataupun asas yang ketiga ini, dia mengambil sedikit daripada kaedah tafsir tadi agar dia memberikan satu cara ataupun satu level yang lebih baik dalam cara untuk kita mentadabbur Al-Quran agar kita mendapat satu manfaat yang lebih besar daripada tadabbur biasa kita membaca terjemahan. Baik. Apabila menyebut tentang wahdatul mawdu', yang dimasukkan wahdatul mawdu' ini adalah kesatuan, wahdah, kesatuan, al-mawdu' ini adalah tema. Okey. Dalam setiap surah, sebenarnya dia mempunyai, kalau kita lihat dan kita perhatikan, dia mempunyai satu mawdu' raisi, tema yang besar yang diangkat dalam satu-satu surah Al-Quran. Dan seperti mana yang telah bincangkan pada siri pertama tentang asas al-irtibat ataupun kaedah kita mengaitkan antara satu ayat dan satu ayat yang lain. Jadi mawdu' surah ini juga adalah satu cara dengan kita mengaitkan antara ayat-ayat Al-Quran dalam satu surah. Jadi seolah-olah apabila kita mengaitkan ayat-ayat dalam satu surah, ia akan memberikan kepada kita satu kesimpulan ataupun satu latar belakang berkenaan tentang apakah perbahasan ataupun kandungan yang disampaikan dalam satu-satu surah. Sebab itu setengah ulama tafsir dia menyebut tafsir disebut sebagai tafsir mawdu'i. Tafsir mawdu'i satu disiplin dalam mentafsir Al-Quran dengan cara mawdu'i. Ia juga disebut sebagai maqasid surah ataupun satu objektif benda yang dicapai dalam satu surah kerana ia menentukan satu maksud yang besar dalam satu-satu surah. Kalau kita boleh gambarkan satu-satu surah ni dia seumpama macam pokok yang besar yang mana adanya daun dan adanya dahan dan adanya batang, yang mana keseluruhan kecantikan pokok yang ada buah dan sebagainya itu yang berbeza-beza, buahnya, daunnya, dahannya, tapi ianya bersatu di dalam satu akar, dalam satu akar yang besar di bawah. Jadi surah-surah dalam Al-Quran juga dia seolah-olah kita boleh gambarkan dalam bentuk yang begitu. Tapi mungkin dalam perbahasan tafsir mawdu' ini, satu bahasa yang panjang, mungkin kita dapat masa yang cukup dalam pembincangan pada siri ini. Ia khilaf di kalangan ulama. Ada beberapa ulama yang tidak menerima konsep tafsir mawdu' ini kerana isunya adalah kita tidak boleh mentadiya'kan, kita tidak boleh mengecilkan ataupun menghadkan maksud-maksud ataupun kandungan-kandungan yang terkandung dalam Al-Quran ataupun dalam lafaz itu. Kerana al-ibrah bi umumi lafaz, al-ibrah dalam kaedah tafsir, al-ibrah pengajaran adalah dengan keumuman lafaz itu. Lafaz-lafaz itu perlu diluaskan dia punya ibrah dia. Tidak semestinya perlu dikhususkan kepada satu-satu tema ataupun satu-satu asbabun nuzul ataupun satu-satu konteks tertentu. Tetapi dalam perbahasan yang panjang, tafsir mawdu' ini juga menjadi satu disiplin yang dikembangkan oleh para ulama tafsir. Walaupun secara latar belakangnya ia tidaklah diusahakan dengan begitu banyak oleh ulama-ulama mufassirin yang terdahulu. Tafsir mawdu' ini adalah satu perkembangan baru dalam ilmu tafsir moden. Tetapi apabila melihatkan perkembangan dan keperluan ataupun kehendak manusia memerlukan kepada perbincangan secara mawdu'i, jadi memang Al-Quran pun memberikan satu penafsiran yang secara mawdu'i. Jadi itu satu perbahasan yang panjang lah, tapi saya fokuskan di sini. Apabila kita melihat Al-Quran ini sebagai satu surah-surah dalam Al-Quran mempunyai satu kesepaduan secara satu,
Dan ia memberikan satu cara yang mudah untuk kita melihat apakah perbahasan umum yang ingin disampaikan dalam surah-surah tersebut. Dan kita boleh lihat bagaimana maudu'i, tadabbur secara maudu'i ini, kita lihat bagaimana sebenarnya setiap surah ini dia mempunyai syakhsiah, dia mempunyai satu kepribadian, dia mempunyai satu macam, kalau setiap manusia ni ada profil, dan dia ada, maknanya kalau sebut Ahmad, okay, dia ni seorang yang besar badan dia, dan dia seorang yang kulit dia gelap, kemudian dia suka makan mi goreng, kemudian dia mempunyai suara yang sedap dan sebagainya. Profiling bagi Ahmad. Dan kalau sebenarnya kita lihat pada surah-surah ini juga, sebenarnya dia mempunyai satu profiling. Dia ada satu disebut sebagai syakhsiah. Dan dia disebut beberapa ulama-ulama tafsir, terutama ulama tafsir yang muda seperti Syahid Said Qutub, dia menyebut tentang syakhsiah dalam surah. Syakhsiah ni maksudnya bagaimana surah-surah itu dia mempunyai ciri-ciri ayat yang tersendiri, yang sama di antara satu ayat dan ayat yang lain, disebabkan satu tema yang ada dalam surah itu. Dan dia mempunyai satu kaedah balaghah yang lebih kurang sama. Dia mempunyai satu gaya bahasa yang sama. Dan kerana kesemua itu di dalam satu surah, dia akan membawa satu mesej atau satu tema yang besar yang dilengkapkan dengan gaya-gaya bahasa tadi. Ini disebut panjang dalam buku Syekh Said Qutb, ditulis dalam At-Tasawwur Al-Fanni fil Quran. Dia menyebut bagaimana kalimah-kalimah Al-Quran dalam surah-surah itu dia disusun memang bertepatan dengan mesej yang ingin disampaikan. Bukan saja mesej itu menjadi mukjizat, tetapi kaedah balaghah ataupun sebutan kalimah itu pun sesuai dengan mesej yang disampaikan. Contoh saya bagi, apabila Allah menceritakan tentang tentang nasib Abu Lahab, berkenaan tentang azab yang dikenakan kepada Abu Lahab ni, lihat bagaimana Allah SWT menyebut dalam surah tersebut, tabbat yada abi lahabi wa tab. Bagaimana pengakhiran ayat itu disebut dalam keadaan yang seolah-olah itab. Dalam bahasa Arab, hukuman ini dalam bahasa Arab disebut sebagai itab. Maksudnya macam dia menghentam. Bila kita baca tu macam seolah-olah menghentam. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ini cara-cara bagaimana kita melihat syakhsiah dalam surah. Apabila surah itu mempunyai satu tema yang besar yang disampaikan dalam mesej, maka ia juga disampaikan dalam bentuk gaya bahasa tertentu yang mempunyai satu kepribadian. Banyak lagi surah-surah yang kita lihat. Dan juga bagaimana kita lihat di dalam kita nak mencari tema Al-Quran ataupun tema surah, dalam setiap surah ini kita lihat bagaimana dalam asbabun nuzul tertentu. Kalau kita lihat Al-Quran ini ataupun surah-surah ini, sebahagian daripada ayat Al-Quran diturunkan disebabkan asbab, disebabkan peristiwa-peristiwa tertentu ataupun faktor-faktor tertentu yang berlaku ketika mana zaman para sahabat, berlaku pada zaman Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Kerana ini menunjukkan Al-Quran itu benar-benar hidup, diturunkan, wahyu itu berada bersama dengan mereka dalam situasi-situasi dan permasalahan kehidupan yang langsung para sahabat lalui. Dalam sama ada situasi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, kemudian diturunkan perang Ahzab, diturunkan lepas itu surah Al-Ahzab, berlaku perjanjian Hudaibiyah, maka diturunkan pula surah Ar-Ra'd dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bagaimana situasi-situasi perang itu akhirnya Quran turun menunjukkan kepada para sahabat, ini cara untuk mereka melihat kehidupan dan peristiwa yang mereka lalui. Bagaimana situasi mereka ditindas di Mekah, bagaimana situasi para sahabat sedang bergaduh, mungkin sedang bergaduh rumah tangga, tengah berantakan, tengah bergaduh suami isteri, sehingga berlaku kisah yang masyhur, Khawlah bergaduh dengan suami dia, kemudian dia pun berjumpa dengan Rasulullah, lalu Rasulullah pun tunjukkan qad sami'allahu qawlan allati, Allah telah mendengar apa yang telah diperkatakan kepada engkau, iaitu daripada Khawlah tersebut. Situasi sedang bagaimana ditohmah dengan fitnah, bagaimana juga para sahabat ketika mereka tengah bergembira dengan kemenangan, Allah sebut dalam surah An-Nas berkaitan tentang kegembiraan. Bagaimana situasi para sahabat mendengar berita tentang perubahan kuasa dunia antara Rom dan Parsi,
dan juga disertai dalam surah Ar-Rum. Jadi ini semua menunjukkan bagaimana surah ini, sebahagian ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan asbab yang mana ia adalah satu gambaran kehidupan yang menyeluruh. Al-Quran itu hidup di tengah-tengah masyarakat para sahabat. Jadi sebab itu apabila kita ingin mentadabur Al-Quran, kita mencari tema-tema yang besar dalam surah itu, kita perlu melihat tentang asbabun nuzul surah tersebut ataupun ayat-ayat tersebut. Dan kerana asbabun nuzul ini memberikan satu kepada kita suasana, ataupun disebut dalam bahasa Arabnya al-gaw. Ia memberikan suasana tema surah itu, dan pecahan ayat surah itu ditunjukkan melalui siri kehidupan para sahabat dan Rasulullah dalam menerima ayat-ayat tadi. Dan dengan itu, apabila kita memahami tentang suasana yang ditunjukkan dalam asbabun nuzul, maka kita dapat mentahdirkan hati yang tepat ataupun perasaan yang tepat berkenaan dengan ayat-ayat ataupun surah yang kita baca tadi. Dan jadi saya kongsikan terus seberingkas berkenaan kaedah bagaimana kita mencari tema ataupun maudhu' dalam satu-satu surah. Yang pertamanya adalah first kali kita meneliti nama surah. Kita cari, kita lihat nama surah yang ada, dan kita melihat hubung kaitnya. Kenapa surah ini dinamakan dengan nama ini? Dan kenapa surah Al-Baqarah dinamakan dengan Al-Baqarah? Kenapa surah Al-Kafirun dinamakan dengan Al-Kafirun? Kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan dengan Al-Ikhlas? Semua nama-nama ini adalah nama-nama yang tauqifi, nama-nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana nama-nama surah seperti mana disebut oleh Al-Imam Suyuti dalam Matan Niqayah, as-surah at-ta'ifatu al-mutarjamatu tauqifan. Dan surah-surah ini dinamakan secara tauqif, bukan secara ijtihad. Dan para sahabat tidak memberikan ijtihad nama-nama surah, walaupun ada beberapa riwayat namakan dengan nama-nama yang diijtihad oleh para sahabat, tetapi nama yang dimaktub dalam mushaf adalah nama-nama yang adalah tauqifi daripada Nabi SAW, daripada Jibril. Jadi nama-nama ini adalah satu nama-nama yang mukjizat, yang mempunyai satu signifikan yang besar merujuk kepada surah tersebut. Jadi kita kena tahu kenapa surah itu dinamakan dengan sebegitu rupa. Kemudian kita teliti 2 ataupun 3 ayat pertama dalam surah tersebut, dan kita meneliti 2 ataupun 3 ayat yang terakhir dalam surah itu. Dan kerana kesinambungan kebiasaannya dalam satu-satu surah itu, dia membawa satu tema yang besar bila mana kita dapat melihat kesinambungan antara awal surah dan akhir surah. Okey. Kemudian kita meneliti asbabun nuzul seperti mana yang saya telah sebut tadi, dan juga kita melihat makiyah ataupun madaniyah surah itu. Yang kerana makiyah dan madaniyah ini satu perbincangan yang panjang dalam tafsir. Tapi secara ringkasnya, maki ini adalah ayat-ayat ataupun surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika mana di fasa Mekah, dan madani adalah fasa di mana selepas Rasulullah hijrah ke Madinah, dan mana-mana ayat yang diturunkan kepada Rasulullah di fasa Madinah. Jadi ulama telah membahaskan tema makiyah dan madaniyah ini secara umum. Ada beberapa ciri, tapi saya boleh sebut secara ringkas. Seperti makiyah disebut sebagai isbatul aqidah, yang menegakkan asas-asas akidah kalangan sahabat, dan madaniyah ni lebih kepada sistem, lebih kepada ketata cara negaraan, cara membina negara dan masyarakat dan sebagainya, nizam, jihad dan sebagainya. Jadi secara umum bagaimana kita melihat tema satu surah itu adalah kita lihat asbabun nuzul surah ataupun ayat, dan kita melihat makiyah dan madaniyah ayat tersebut. Dan juga kita melihat bagaimana pecahan demi pecahan kumpulan-kumpulan ayat dalam surah itu. Dan kerana sebenarnya ayat-ayat dalam Quran, dalam surah, dia mempunyai beberapa kalau Syekh Qutb dia menyebut sebagai jaulah, disebut sebagai pusingan. Dan seolah satu juzuk 1 hingga 10 ayat pertama ada satu tema. Dan kemudian pergi kepada ayat seterusnya ada satu tema yang lain. Dia ada satu tema-tema yang kecil, yang juz'i. Kita lihat dan satu-satu ayat-ayat pecahan-pecahan tadi. Dan yang terakhir kita menghubungkan keseluruhan tadi yang kita lihat dengan satu tema yang besar. Dan kita dapat menyimpulkan satu tema yang besar apabila kita telah lihat nama surah, kita telah lihat ayat pertama dan ayat terakhir, dan kita melihat asbabun nuzul dan juga maki madaninya surah itu, dan kita melihat pusingan demi pusingan ataupun jaulah-jaulah ayat, dan akhirnya kita dapat kumpulkan bagaimana kita melihat satu tema yang besar yang melatari satu-satu surah.
Okey, sebelum mengakhiri kita punya siri ini, saya bagi satu tatbik ataupun satu cara, gambaran secara langsung bagaimana kita melihat maudu'i surah dalam mentadabbur Al-Quran. Kita ambil contoh daripada surah Muhammad. Dalam surah Muhammad, pertama kita lihat nama surah itu. Kita lihat nama surah itu surah Muhammad. So kita lihat apakah sebenarnya maksud kenapa nama itu nama surah Muhammad. Bila mana kita lihat surah Muhammad itu memang disebut dalam ayat dalam surah tersebut adalah ayat yang kedua Allah sebut nuzila ala Muhammadin wa huwal haq. Jadi memang disebut dalam ayat itu surah Muhammad. Selain daripada surah Muhammad juga disebut sebagai tauqifi, disebut juga sebagai surah Al-Qital. Surah Al-Qital ni maksudnya perang. Jadi bila mana kita melihat antara dua nama ini, ia adalah menggambarkan surah berkaitan tentang Nabi Muhammad sebagai imamul jihad. Nabi Muhammad sebagai imam ataupun sebagai komander ataupun sebagai ketua dalam peperangan jihad. Dan bila mana kita melihat tentang maudhu' surah itu, kita lihat nama Nabi Muhammad sendiri di dalam Quran disebut sebanyak 4 kali. Dan di dalam surah Al-Ahzab, di dalam surah di surah Al-Fath, di dalam surah Al-Ahzab, dan di dalam surah Al-Imran. Jadi kesemua surah-surah itu kalau kita lihat juga adalah surah-surah Madaniyah dan surah-surah yang diturunkan juga selepas berlakunya peperangan. Jadi ini menunjukkan lagi bahawa maudhu' ataupun tema surah itu berkaitan tentang peperangan ataupun tentang Al-Qital tadi. Dan kalau kita lihat juga pusingan demi pusingan ayat-ayat Al-Quran di dalam ayat-ayat dalam surah Muhammad itu juga menunjukkan kepada ahkam-ahkamul qital, hukum-hukum berkaitan tentang peperangan, dan bagaimana ayat itu juga, surah itu juga mempunyai ayat-ayat berkaitan tentang munafiqin. Munafiqin ditunjukkan bagaimana orang-orang munafik di dalam kelompok masyarakat para sahabat. Jadi ini menunjukkan, dan bila kita kaitkan pula dengan asbabun nuzul ataupun maratibul nuzul, surah Muhammad ini diturunkan setelah ditarjihkan oleh ulama mufassirin pada tahun keempat, selepas perang Badar dan perang Uhud, sebelum perang Ahzab. Kalau kita lihat perbandingan dalam perang-perang itu, perang Ahzab adalah perang di mana berlakunya satu konspirasi yang cukup tragis dengan kerjasama daripada golongan munafiqin yang berada dalam Madinah untuk belut kepada negara Madinah itu sendiri, kepada umat muslimin dalam Madinah. Jadi seolah-olah surah Muhammad ini, tema dia memang berkenaan tentang persediaan para sahabat dalam menghadapi satu perang yang besar, iaitu perang Ahzab. Kerana surah Muhammad ini diturunkan setahun sebelum itu. Jadi seolah surah Muhammad ini menunjukkan satu persediaan kepada umat muslimin pada waktu itu, para sahabat, untuk bersedia dengan satu konspirasi yang besar yang dilakukan oleh umat Arab dan juga golongan munafikin dalam Madinah. Jadi bila mana kita memahami tentang tema besar yang ditunjukkan dalam surah Muhammad melalui kaedah-kaedah tadi, kita lihat bagaimana nama surah itu sendiri, kita lihat bagaimana gaul ataupun suasana ditentukan melalui asbabun nuzul dan sebagainya, maka kita melihat inilah cara untuk kita mentadabbur surah Muhammad dengan kita melihat bagaimana kita menghadapi tentangan yang besar daripada musuh-musuh Islam terhadap agama kita melalui al-qital, melalui peperangan dan sebagainya. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan tentang cara untuk kita mentadabbur Al-Quran melalui dua kaedah. Yang pertama, waqfah, kita berhenti sebentar dan kita mentadabbur dan merefleksi setiap ayat-ayat itu berkenaan dengan diri kita sendiri. Sekiranya ayat itu tentang takwa, kita berdoa agar kita dijadikan sebagai orang bertakwa. Sekiranya ayat itu berkenaan tentang azab, kita berdoa agar Allah tidak menjadikan kita sebagai orang yang diazab. Dan juga kaedah kedua dengan kita mentadabbur secara maudhu'i surah, secara tema yang besar dalam surah itu. Jadi semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua ganjaran dan keberkatan dan memberikan kepada kita peluang untuk mentadabbur Al-Quran. Jadi itu saja kita punya kuliah pada siri yang kedua ini, asas-asas mentadabbur Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan asas-asas yang seterusnya dalam siri yang ketiga pada minggu hadapan. Jadi itu saja daripada saya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.